Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi aqulu la takunu kamin khal yakhruju minhu daqiq at-tayyib wa yabqa fihi an-nakhalah wa kadzalika antum tukhrijuna al-hukma min afwahikum wa yabqa al-ghillu fi sudurikum ya abidad dunya kaifa yudrikul akhirata man lam tanqadi minad dunyahi syahwatuh wala yanqati'u minha raghbatuh. Artinya, dan sebenar-benar aku berkata, jangan kamu jadikan diri kamu itu seperti pengayak tepung. Jangan kamu jadikan diri kamu kan min khal, iaitu pengayak tepung. Yang keluar daripada itu tepung yang baik, tepung yang diayak dan yang tinggal dalam sekam. Ya, yang tinggal dalam ayak itu adalah sekam. Yang baik orang dapat, tapi yang tinggal kat dia sebaliknya. Demikianlah keadaan kamu, iaitu kamu keluarkan daripada mulut kamu itu beberapa perkataan ilmu yang baik-baik, dan tinggal di dalam hati kamu itu hasad dengki. Hai segala hamba dunia, betapa mendapat akan akhirat itu oleh seorang yang tiada menghilangkan syahwahnya daripada dunia dan memutuskan ia akan gemarnya itu kepada dunia. Ini satu pesanan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada golongan doa, orang yang menyeru manusia kepada jalan yang baik. Satu kerja yang sangat besar nilaian di sisi Allah Ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang terlebih elok orang yang menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kelebihan dia banyak. Kemudian di samping di situ pula ada dia punya afat, penyakit pula. Tiap-tiap benda dia ada pro kontra dia. Ya. Ada benda yang baik dan ada benda yang sebaliknya. Menyeru, menyambung lisan Rasulullah SAW, mengajak manusia pada jalan Allah itu kerja amat besar, ad-da'wah. Dan di sana pula ada racun yang kalau tidak dikawal, sebab perjalanan lagi tinggi, lagi dicemburui oleh musuh, itu nafsu dan syaitan. Maka masuknya syaitan dan nafsu dalam amal saleh ini amat sukar dikesan. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi fakaifa la takunu masawihi masawi. Berkata Ibnu Athaillah dalam munajatnya, ilahi wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi, orang yang adalah mahasin, mana amal-amal salih dia, dan termasuk amal salih ini ialah ad-da'wah, menyeru, memanggil, menerang manusia pada jalan Tuhan, itu amal salih. Maka dikira masawi, dikira maksiat di sisi Allah Ta'ala. Maka fakaifa la takunu masawihi masawi, maka betapa tidak maksiat yang terang-terang itu dinamakan maksiat. Ya, taat tidak dijaga, dia jadi maksiat. Sebab apa? Liwujudil afat, ada penyakit dalaman. Ya, ini penyakit dalaman. Maksud Ibnu Athaillah As-Sakandari, ilahi man kanat mahasinuhu masawi, wahai Tuhanku, ya, man kanat mahasinuhu masawi, orang yang adalah amal saleh dia tapi dikira maksiat di sisi Tuhan. Maksud dia apa? Ya Allah, tolonglah jadikan kami jangan terperangkap, maksudnya, dengan penyakit yang sedemikian. Maksudnya taat menjadi maksiat. Sebab apa? Ada penyakit dalaman. Ini di antara penyakit dalaman. Apa? Al-hasad. Di antara tadi al-hasad, iaitulah hasad dengki, penyakit dalaman saya ada lagi. Maka ulama sama ulama, orang belajar sama belajar, orang beramal sama beramal. Ya, kalau dunia pula berniaga sama berniaga. Itu semua penyakit hasad dengki ada. Ya, jadi bila penyakit ini ada, maka amalan tadi akan menjadi rosak.
Ya, bila ilmu dia ada, dia berdengki dengan orang berilmu. Ulama sama ulama, orang beribadat sama ibadat, dia dengki dia. Ya, dia rasa dia hebat, betul dia perlekeh orang lain. Dia ni buat apa? Dia mertabat, mana ni budak lagi ni, baru ni, macam-macam lah. Syaitan duk cucuk. Ya, maka dia rosak amalan-amalan dia tadi. Allah. Maka di sini pesanan baginda SAW, jangan kita jadi seperti ayat tepung. Bila tepung kita ayak, maka yang keluar tu cantik, yang tinggal tu rosak, yang tinggal tu sekam-sekam, yang kasar-kasar. Maknanya yang disampaikan orang tu cantik, orang beramal dengan dia, tiba-tiba dia sendiri masalah. Sebab tu banyak benda-benda ni disebut dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panjang lebar, kumpulan yang tersebut, yang di mana tertipu dalam ibadat. Tertipu dalam maksiat tu senang, orang kenal dia minum arak, judi, tak semayang, semua kenal, dia pun tahu. Tapi tertipu dalam ibadat ni benda yang sukar. Manakala nisbah penyakit dalam, pada tubuh jasad kita pun, kalau sakit luar senang, gatal ke apa kita pergi ubat, kalau sengal kita pergi urut ke apa kan. Tapi kalau main dalam, barak, kanser apa semua, itu dah sukar. Itu dah kena cek betul-betul, kalau tidak bahaya. Dan dimakan dalam dia, kalau makan jantung dia makan habis tua. Dia jam je habis yang tuan-tuan kali. Itu maksud dia, dalam qalbi itu benda yang besar yang perlu dipelihara. Maka di sini, sebab apa dia begini? Sebab qalbi dia tidak tepat menghadap Allah SWT. Qalbi dia tidak tepat menghadap Allah SWT. Yang lahirnya memberi ucapan yang baik, penerangan yang bagus, nasihat yang cantik, tapi dalam dia sebaliknya. Itu banyaklah perkara-perkara yang jadi. Kalau kita lihat contoh-contoh para ulama, dalam mereka menyampaikan pun kadang-kadang mereka buat cara-cara yang boleh mematikan nafsu. Satu contoh, seorang ulama besar dalam soal jawab, dalam soal jawab, majlis soal jawab. Jadi bila orang tanya, dijawab. Syaitan datang usik dia. Syaitan datang usik dia. Wah, hebat kau, alim kau, semua kau jawab. Pup, dia pun ambil kertas. Bila nak jawab, dia buka kertas, dia pun tengok. Seolah-olah dia menjawab, dia tengok buku. Lepas daripada majlis tu, dia punya buku tu tinggal. Orang pun buka tak ada pun, dia kosong. Orang buka buku dia kosong. Maknanya apa tu? Dia jawab tadi sengaja dia buat begitu apa? Dia nak matikan nafsu dia. Nafsu kalau boleh bercakap perumpuk, tak payah tengok kan. Kalau bercakap ceramah tak tengok kitab tak apa, orang kata hebat dia hafal. Akan dia matikan, dia buka, dia buat tengok. Soalan ni gini, jawapan dia begini. Rupanya tengok tu kata kosong kan. Ini macam-macam trik ulama, dia nak didik apa? Didik jiwa dia sendiri. Jiwa dia sendiri. Dan satu lagi ulama besar, bila dia mengajar tu, Masya Allah, dalam 45 minit dia mengajar tu, berapa puluh kali dia berhenti tak tahu. Dia tengah baca kitab, dia berhenti, Astaghfirullahalazim. Dia baca-baca lagi, dia berhenti, Astaghfirullahalazim. Bila orang tanya, saya di Syekh kenapa tu? Ada gangguan. Tu gangguan. Kita pula minta, dia ceramah-ceramah, tepuk tangan tepuk kepala dia. Dia suruh beri tangan, so nampak dia hebat. Itu apa nama panggil tu? Tu matang ni. Itu budak mentah. Beribadat, ramai beribadat, tapi matang dalam ibadat sukar. Nak cari 1000 seorang bayar. Matang dalam ibadat, roh dia sir terus menghadap Tuhan. Dia tak menghadap pada makhluk. Dia tak ada diherankan makhluk kan. Tapi kalau tak matang habis. Mulut lillah, sedap cakap, qalbi kat orang. Aku cakap, hebat, orang pandang aku hebat, gini, habis. Bakal habis amalan dia apa? Ada habaan mansurah, seperti habu yang berterbangan. Allah, sebab nak prepare dalam kan senang. Sebab kalau tak mengaji ilmu dalaman dan kita beramal dengan dia, jawab dia rosak. Man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran ala kabair wa huwa la ya'lam. Berkata Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani, dia kata, man lam yataghalghal bihadhil ulum, barang siapa yang tidak memberikan tumpuan yang sebenar-benar pada ilmu, ai ilmul qalbi, ilmu yang meluruskan tempat tilik Tuhan. Kawasan tempat tilik Tuhan. Kalau raja nak datang, sultan datang tempat ni nak lawat, macam kita kan, sebulan kita standby, jalan dah tar lagi kan.
kan. Begitu berapa sultan datang ni, jangan di komen berat kan. Kita jaga tu sultan orang. Ini adalah tilik, bukan tilik luar, dia tilik dalam. Inna fi jasad ibni Adam mudghah. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Iza salahat sa'iru jasad kullu. Bila dia baik, semua baik. Wa iza fasada sa'iru jasad kullu. Bila dia rosak, semua rosak. Ala wahiyal qalb, itulah qalbi manusia. Dia kalau elok, semua elok. Kalau dia rosak, elok dia apa? Bila dia menghadap kepada Allah dan tidak menghadap pada makhluk, pun dia elok. Qalbi itu sepir besar dia. Dia menghadap dia pada makhluk, habis. Dia buat ibadat, dia menghadap dia pada makhluk, habis. Mula datang riak, ujub, semua takabur, ego, sombong, macam-macam dan rasa hebat, rasa mana, habis. Atau sebab sukar benda, sebab dia perlukan pada tawajuh qalbi yang betul-betul kepada hadrat Allah Ta'ala. Ya, tawajuh betul tepat ke Tuhan, insya-Allah. Ya, cuma dia tepat betul menghadap hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut oleh syarah hikam Ibnu Athaillah oleh Ibnu Ajibah, dia kata apa? Inna syaddan nasi hijaban indallahi al-ulama wal-ubbad waz-zuhad. Ini kita dengar habis ni. Orang panggil apa? Tercabut sendi. Inna asyaddan nasi hijaban. Sesungguh orang yang masih tebal lagi hijab dengan Tuhan. Siapa dia? Al-ulama. Nak jadi ulama apa senang tak? Ya, dah jadi ulama tu tebal lagi hijab tu. Bila tu? Bila dia perasan dia tidak mematikan pandangan dia kepada Ta'ala. Ya, wal ubad, dan ahli ibadat, siang puasa, malam tak tidur. Ya, tiba-tiba dia pandai ru'yatun nafs, dia pandang je dia habis. Waz zuhad, dan orang yang zuhud. Nak jadi sifat zuhud, kita semua ni tak ada yang surah ni zuhud kan. Dalam surah ni tak ada yang zuhud. Mana ada kan. Ya, orang yang zuhud betul-betul qalbi dia ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam qalbi dia melainkan Allah Ta'ala. Tu nafas naik dia dengan Tuhan. Tu ahli zuhud yang sebenar. Ya. Lagi dalam qalbi kita pandang orang, kalau nak tahu tuan-tuan, orang puji naik tak? Kalau orang caci kita marah. Ya. Kalau orang kutuk kita berdensing tak telinga kita kan. Oh, tak boleh tidur dia kan. Mana qalbi dia ma'al khalaq. Itu betul, belum masuk lain lagi dan tak masuk. Awliya illa qulubuhum ma'allah wa ajsaduhum ma'al khalqi. Batin dia dengan Tuhan, jasad dia dengan makhluk. Ya, yang pergi rohani kan. Ada benda nak di-prepare ni. Sebab tu bila sakit dalam nak ubat bukan senang. Kan? Kalau sakit jasad kita yang dalam pun payah. Kena panggil pakar lagi, masuk kamera lagi, macam-macam operate. Oh. Dia kena main dalam, jantung lah, dia punya apa, hati dalam lah kan. Buah pinggang lah, semua dah main-main, buat berat. Tak banding sakit luar lain. Begitulah ibadat. Bila main dalam jaga kan. Kalau luar ramai yang boleh buat. Kau payah sangat. Tapi nak prepare dalam tu betul sidqul qalbi ma'allah. Siddiq betul hati dia dengan Tuhan. Oh, itu maknanya kena proses betul-betul. Bau betul-betul dia siddiq dengan Ta'ala. Bau maknanya apa? Cantik. Kalau kalam dia mutabik, az-zahir wal batin. Zahir dengan dalam sama. Ya. Tapi kalau dia tak duduk lagi tangga betul syuhud muraqabah dengan Tuhan, itu banyak luar lain dalam lain kan. Allah. Betul dalam Ibnu Katsir, satu ulama kan, dia nak pergi mengajar tu, dia termenung. Dia duduk kamu ke pintu dia tu beberapa masa, mungkin dalam 4-5 minit dia menung, dia bacakan ayat-ayat tu. Ya, di antaranya apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Atamuruna an-nasa bil birri, adakah kamu menyeru manusia ke arah kebajikan, ayat kebajikan, wa tansawna anfusakum, kau sendiri lupa. Kau berceramah macam malaikat gitu, perangai kau macam syaitan gitu. Ya, ini ulama kan ni. Di antara siapa? Syekh Abdullah Al-Mubarak. Syekh Abdullah Al-Mubarak Sultanul Muhaddisin, Amirul Mukminin fil hadis. Raja orang Islam dalam bidang hadis. Syekh Sultanul Mukminin fil hadis, Amirul Mukminin fil hadis. Siapa Syekh Abdullah Al-Mubarak? Dan dia merupakan orang yang berjuang dan merupakan sahibul karamah, orang yang ada karamat. Ya, dia boleh ambil emas daripada alamil malakut. Cerita dia apa yang masyhur kan, dia ulama hadis. Satu ketika datang lebih kurang 15 orang ulama hadis datang ziarah dia. Maka beramal bagi hadis, sunat bagi kita raikan duyuf, tetamu yang datang. Dia nak sembelih ayam, tak ada itik, tak ada kambing, tak ada, tinggal kuda di seekor. Dia sembelih kuda dia. Dia sembelih kuda dia, jamu muhaddisin ulama hadis yang datang 5 orang. Bini dia berbunyi dan
abang dah tak ada kuda tu seekor, abang sembelih dah tinggal apa dia? Kuda tu dia siang hari dia buat berjuang perjalanan Tuhan, berjihad, dan di malam hari dia guna kuda tu untuk menabur ilmu. Ya, tiba-tiba dia sembelih kuda tu, bini dia bunyi. Ya, bini dia berbunyi. Ya, abang dah tak ada, dah sembelih ni tinggal seekor, apa tak ada. Dia kata, kau tahu tak, aku sembelih tu aku beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Maka kalau aku beramal hadis, kau komen tak ada keuntungan kau duduk dengan aku lagi dah. Bolehlah balik mama kau. Dia cerai tu kan. Ya, bila cerai sunat beri mut'ah. Bukan nikah mut'ah, tu Syiah. Beri sagu hati. Sagu hati dia ambil mana? Daripada alam yang malakut. Dia buka pintu bilik dia, disyaratnya pum sebungkal emas. Bawa balik. Dia kata, bawa balik dan ni. Itu Syekh Abdullah Al-Mubarak. Nak ceritakan dia apa? Dalam itab dia mencela diri dia. Ya, dalam kalam dia kata, hei nafsuku, kau berceramah mengajar macam malaikat, perangai kau macam syaitan ni. Dia cakap diri dia kan. Ya. Sebab tu kita dengan diri kita jangan sekali-kali kita beri peluang pandang kita hebat. Memang terlokok pum berdentum jatuh. Ya, sebab dalam hadis Nabi kata apa? Iza aradallahu bi'abdi khairan faqahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyubah. Apabila Allah Ta'ala nak memilih seseorang hamba jadi baik dunia akhirat, selamat dunia akhirat, pertama faqahu fid din. Allah Ta'ala berikan dia, Tuhan beri, bukan dia pandai, Tuhan bagi dia tafaqquh fid din. Allah Ta'ala cempak ke dalam kalbi dia minat mencari, menimba, memperkasakan ulumuddin, ilmu Allah Ta'ala. Sama ada ilmu tu, ilmu tafsir, ilmu hadis, atau ilmu dasar, usuluddin, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Allah Ta'ala berikan kalbi dia minat, walaupun jauh dicari. Itu menandakan apa? Tuhan nak pilih. Yang kedua, wazahadahu fid dunya. Allah Ta'ala tarik dari kalbi dia, tidak tajam hati ni dengan dunia. Dia panggil apa? Tumpul, atau panggil zuhud. Itu ringkasan, di bahasan, di panjang lah. Dan yang ketiga yang kita bahas ni, wabassarahu uyubah. Allah buka kalbi dia, pandang kekurangan diri dia. Aku ni jahil lagi, aku ni jauh lagi dengan Tuhan, aku ni banyak dosa. Ya, masakan tidak seorang waliullah dalam munajat, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni hamba-Mu yang hina, yang banyak dosa, aku lebih banyak dari pasir yang melata di bumi. Tuan-tuan kalau ambil pasir satu beldi, kira daripada subuh sampai maghrib rasa tak habis lagi kan. Pasir satu beldi. Ni dia kata satu dunia ni punya pasir banyak, dengan dosaku lebih banyak, ya Allah. Wali kan. Tiba-tiba kita yang tak wali ni, aku ni ada dosa ke? Sajak muka ni. Ni buntut wali ni. Perasan tak ada dosa tu syaitan ni. Aku ni ada dosa ke? Lepas tu pandanglah orang, aku paling baik, tu lagi besar syaitan. Takabur itu sifat jawatan syaitan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba, enggan, wastakbar, aku lebih baik. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Macam mana aku nak sujud pada Adam, tuan? Tu kalam iblis. Ya, jangan sekali-kali kita beri ruang kalbi kita pandang baik, jangan. Ya, sehingga Imam Ghazali menyatakan, kalau kau pandang budak-budak nakal tu, budak tu lebih baik. Dia kalau mati direct syurga, tak ada hisap, walaupun dia nakal. Kalau pandang orang tua, kita kata orang tua dia baik daripada aku, sebab orang tua tu umur dia panjang, dia dalam hidup mungkin amal dia lebih banyak daripada aku. Macam tu je. Jangan bagi can kita buka. Ini pandang orang, dia apa, semua dia kan. Itu perangai iblis macam ya. Dan Imam Al-Ghazali sebut, orang kafir yang kamu nampak tu pun kamu terus kena doa. Ya, nampak dia orang kafir, ya Allah, kau masukkanlah hidayat dalam kalbi dia, kau berilah petunjuk pada dia. Itu cara dia. Ya, cara Imam Ghazali. Ahli sufi lain cara dia ni. Dia didik jiwa dia begitu, supaya sentiasa dia pandang orang kafir pun dia dapat pahala. Dia pandang orang kafir pun dia dapat pahala. Apa dia berdoa, mudah-mudahan dapat hidayat, petunjuk masuk dia kepada Islam, tuan. Sebab apa jadi takabur? Sebab dia tak kenal diri. Dia kalau kenal diri, dia kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan yang bersifat maha besar, maha agung, dia tak berani angkat kepala kan. Dia sentiasa tunduk, kalbi dia tertunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dinyatakan, jangan kamu jadi, dia kata la takunu kal min khan, jangan kamu jadi seperti pengayak tepung, kata Nabi SAW, yang mana yang keluar tu cantik. Ya, dia takut macam ni kan. Kita bercakap, orang beramal, mana orang dapat yang baik beramal, dia sendiri yang bercakap dia tak beramal. Ni takut, na'udzubillah, takut ini ya. Orang beramal, kita yang bercakap tak beramal. Allah.
Dan lagi sabdanya pula, bihaqqi aqulu lakum inna qulubakum tabki min a'malikum ja'altumud dunya tahta alsinatikum wal amala tahta al-aqdamikum. Bihaqqi aqulu lakum, dengan sebenarnya aku berkata. Sabda Rasulullah SAW, aku bercakap dengan sebenar. Ya, apa Nabi kata, inna qulubakum, bahwasanya hati kamu itu menangis dari sebab amal kamu. Kamu jadikan dunia di bawah lidah kamu, dan tiada kau jadikan amal kamu itu di bawah, dan tiada kamu jadikan amal kamu di bawah, tiada, dan kamu jadikan amal kamu itu di bawah tapak kaki kamu. Inna qulubakum tabki min a'malikum, sungguhnya kalbi kamu tu menangis daripada amal kamu. Sebab apa? Ja'altuhum ad-dunya, engkau jadikan akan dunia tahta al-sinatikum, di bawah lidah kamu. Wal amal, dan amal tahta, di bawah aqdamikum, bukan tiada, tiada tak ada. Dan kamu jadikan amal kamu di bawah tapak kaki kamu. Maksudnya apa? Dia membesarkan dunia lebih daripada akhirat tu maksud. Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, bihaqqi aqulu lakum afsadattum akhiratakum fasalahud dunya ahabbu ilaikum min salahil akhirah. Allah, ini jam gitu kan. Fa ayyun nasi akhsar minkum law ta'lamun wailakum hatta ma tasifuna at-tariq lil mudlijin wa tuqimuna fi mahalli al mutahayyirin ka'annakum tad'una ahla dunya liyatrukuha lakum mahlan mahla. Dan dengan sebenar aku berkata, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, telah kamu binasakan akhirat kamu. Allah Allah. Kun kita dengar ni, afsadattum akhiratakum, kamu rosak dan kamu binasakan akhirat kamu. Fasalahud dunya ahabbu ilaikum, maka kebaikan dunia yang terlebih kasih pada kamu, bukan kebanyakan. Salah tu mana kebaikan, keindahan, ya. Situ apa? Kebanyakan, ya. Silap cetak, bukan silap tuan pengarang. Sebab tuan guru, di antara tuan guru saya, tuan Haji Ismail, dia kata, kau belajar tahu, jangan kitab akalkan kau ini. Kau mengaji kitab, jangan kitab tipu kau. Apa maksud dia? Kitab ni, ya, dia dah beratus tahun kadang, maka cetakan tu banyak silap. Mesin cetak tu silap. Kau pun baca. Kalau minhat yang jawin, kita mengaji tu sekali potong kadang dekat satu muka kan. Sekali potong tu muka, semua ni rosak. Buka Arab balik, jauh lagi kan. Ya. Bukan mesin, bukan untuk guru pengarang kitab yang silap kan, mesin cetak silap. Kita pun baca je kan. Sebab baca tak ada guru, ambil kitab berani baca, waktu baca, waktu pening apa maksud kitab. Guru kitab silap cetak kan. Ya, jaga yang silap cetak kita baca. Sebab tu kelebihan antara talaki itu lagi. Ya, kita mengaji secara bersanad itu yang lebih penting. Sebab kita dapat asli daripada mafhum yang dikendaki oleh pengarang tu sendiri. Pengarang tu turun pada guru dia. Ya, ni kalau setengah ilmu dia ambil cekut library, terik kitab dia baca sendiri. Tak ada guru dia ambil sanad. Lepas tu dia pening kepala dia. Ni tengok ni, fasalahud dunia, maka kebaikan dunia, bukan kebanyakan. Kebaikan dunia mana keindahan dunia itu terlebih kasih kepada kamu daripada kebaikan akhirat. Ya. Salahud dunia ahab ilaikum min salahil akhirah. Situ habislah jam kita. Ya. Mana kebaikan akhirat, hebatnya negeri akhirat kamu tak nampak. Disebut dunia, menangkap kan. Disebut akhirat mesti macam rasa tak ya je. Tu dah rosak kalbi kan. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal lail, setengah daripada malam, fatahajjad, Allah Ta'ala suruh bangun tahajud.
kan? Dengan orang kata malam kan jumpa pukul 3 kan ada apa? Ada final bola 3 jam dia pasang yang buat pasal ni. Ini peringkat dunia kan. 3 loceng dia pasang nak tengok bola. Tuhan panggil bangun tahajud dia buat dah. Itu belum kata nak bagi 3 juta. Kalau kata 3 juta, tak tidur di malam, bersila kapan. Apa dapat tarik duit kan, dia fikir nak tarik duit ni, tak kejam mata. Ni puak-puak tarik duit. Kau punya cerita dia kelakar betul. Dia tak tidur malam tuan. Mungkin nak putus tasbih tarik, bukan nak duit. Benda kena akal dengan jin ni kan. Duit koyak lah, duit sebelah tak nampak, macam-macam. Ya, cerita dia orang lah tuan. Tuhan panggil lebih besar tu. Sebab tu kalau tuan buka selalu saya ulang hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebab bila manusia gagal mengenal apa itu dunia, apa itu akhirat, maka dia tak boleh buat banding. Dia punya pengenalan tak tepat. Bila tak tepat, itu yang terbabas. Ya, benda mana lebih bernilai, mana lebih mahal, mesti angkat dua-dua. Kita angkat satu objek kan, 2 objek. Benda ni katakan mana, besar atau kecil? Ya, kalau kita angkat satu, besar kecil. Kalau tuan-tuan jawab, confirm salah. Kita kata besar, salah. Kita kata kecil, salah. Kalau kita kata kecil, kita banding dengan jari, dia besar. Kalau kita kata dia besar, banding dengan kursi, dengan meja, dia kecil. Mana bila iktibari, dia kena dua-dua. Jadi nak kenal benda, kena ada 2 kenal. Apa itu akhirat, apa itu dunia. Mengikut saluran daripada pembahasan Al-Quran dan hadis. Baru kita nampak, ni baru nampak. Tapi kalau dia tak kenal dunia, apa yang disebut dalam Quran dan hadis, maka dia nampak luar je habis. Confirm dia kalau kata dunia ni hebat. Sedangkan tidak ada nas dalam Quran dan hadis sahih yang menceritakan dunia besar tak. Oleh kerana tak ada, sebab tu ulama kata ad-dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minal zalili. Ad-dunya aqallu minal qalili. Dunia ni sedikit daripada benda yang sedikit. Boleh rasa kan? Ya, kalau letak duit 1 juta depan kita macam boleh macam sebenarnya. Ini 3 tahun tak habis makan ni. Ya. Wa ashiquha adhallu min adh-dhalili. Dan yang asyik apa? Ishkun sifatul qalb. Sini duduk dia. Ishkun duduk kat sini. Ya, bukan duduk kat luar. Sebab tu ulama sufi dia tackle qalbi dia. Allah putus tembak. Bila dia mantap mutamakin dalam dia kasih dengan Tuhan, lain tak boleh masuk. Dia kalau ada dunia pun syekh dia jalani kapil Umar dia tenggelam kula ni. Dia tak masuk dalam. Dalam dah tamkin dia dengan Tuhan. Sebab perlunya kalbi kita tu, kita asak dia dengan zikir, dia mantap betul. Baru dia akan berpaling. Tu dia ada dunia, kita ada dunia serupa. Ada pun tak ada hal, tak ada pun tak ada hal. Ya? Kalau tidak, kalbi dia kosong, dia masuk dunia ambil. Ada dunia dia selera, tak ada dunia dia pening. Ya. Jadi sini akhirat Allah Ta'ala sebut ayat lazim selalu kita bacakan, wal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Tapi sifat manusia bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kebanyakan manusia. Sebab tu kita jangan pelik kalau banyak manusia yang ke arah itu, dia tertipu. Sebab Quran dah dedahkan, ya, bal tu'sirunal hayatad dunya, asara yu'siru, mana apa melebihkan, yang membesarkan dunia lebih pada akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat khair, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Akhirat dia lebih baik, kemudian dia lebih kekal. Ya, sebab apa manusia tak kerja, tak fokus? Sebab dia tak nampak. Sebab tak nampak, kalbi mereka tertutup. Itu masalah besar tuan. Baik, satu daripada hadis Nabi, ya, yang disebut dalam Sahih Muslim apa? 2 bandingan kan. Yu'ta bi an amin nas min ahlin nari fayusbahu sabratan fil nari fayuqalu lahu hal marra bika na'imun qad qala wallahi la wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san min ahlil jannah fayusbahu sabratan fil jannah fayuqalu lahu hal marra bika shiddatun qad qala wallahi la. Hadisun sahihun rawahul Muslim. Hadis sahih Imam Muslim. Besok dia bawa datang orang yang paling kaya, ya, daripada awal dunia sampai akhir dunia. Siapa dia tak tahu. Mungkin lebih kaya daripada Soros ni. Ya, tapi malangnya dia gagal menggunakan nikmat tadi. Ringkas dia disenaraikan ahli neraka. Bila dicelup saja ahli neraka, masa kalau kita panggil panggang sikit, sap, tunjuk neraka je. Lalu tuan tanya kat dia, adakah sebelum ini kau merasa barang sedikit nikmat? Dia kata apa? Wallahi la.
Demi Allah saya tak pernah rasa nikmat. Tengok, itu nak ceritakan pukulan azab akhirat amat dahsyat. Orang paling kaya, paling hebat, dia tengok je neraka, hilang terus dia punya kesenangan, sampai dia bersumpah, aku tak pernah senang, tak pernah maknanya bernikmat, habis semua. Mana ada azab dunia macam ni? Azab dunia dia terbagi kau hospital dan pada sebut, oh rumah sewa dia belum pungut 20 30 pintu, boleh ingat kan? Ya, dah hujung bulan ni gitu kan, tu 50 pintu tak buka, kau tak ambil, kau tak bayar tu. Diingat tuan-tuan ni. Makna apa? Penderitaan dunia tak hebat. Ya, tak hebat. Begitu sebaliknya pula. Tuhan datangkan orang yang paling susah daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Tapi alhamdulillah dia sabar, dibina ibadat, ringkas dia ahli syurga. Ya. Sekarang Tuhan tunjukkan dia payuswatan ya fil jannah. Satu celupan dan pandangan syurga. Sab tunjukkan dia. Dia tengok dia syurga, dia tanya dia, hal marra bika syiddatun qad. Hei hamba-Ku, pernahkah sebelum ni kau susah? Dia kata apa? Wallahi la. Demi Allah saya tak pernah susah. Dia tengok syurga, belum masuk kan? Nak tengok hebat tak hebat syurga. Tengok dia habis. Dia langsung luput penderitaan dia atas dunia. Mana ada atas dunia ni orang paling kaya pun, katalah kebelakangan 5 tahun dia jadi korporat besar. Sebelum tu dia menjelanak kat darat laut, menyangkul, macam-macam kerja susah dia buat. Kita tanya dia, pakcik pun 5 tahun dulu menjelanak gitu. Dia boleh ingat. Senang dia tu, tak boleh padam dia punya susah, dia masih ingat susah. Akhirat tadi dia tengok dia syurga, pum, hilang. Maknanya apa? Senang sebenar di sana, susah sebenar pun di sana. Maka jaga kedudukan di sana, jangan kita terperangkap di sana. Ya, jangan terperangkap di sana. Kita tengok nikmat besar sana. Jadi maknanya bila dia faham tu, insya-Allah kalau dia diberi, dia uji dengan kekayaan macam mana pun dia takkan hanyut. Dan kalau diuji dengan kesusahan mana pun, dia tak akan melatah. Sebab dia dah kenal pendedahan hakikat sebenarnya kedudukan dunia dan akhirat. Dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan daripada Imam Muslim, hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Baik, sini maknanya absadtum akhiratakum. Gulungan manusia yang merosakkan bekalan akhirat kita akhirat dengan sebab apa? Sebab dia terpengaruh dengan pandangan dunia yang sementara. Fasalahud dunia ahab, mana keelokan dunia, sedap dunia lebih dikasih. Kasih sifat apa? Qalbi. Hub sifat apa? Qalbi. Mana kasih tu duduk kat sini, tentang dunia dibawa masuk dalam. Habis akan rosak manusia bila dunia dibawa masuk dalam. Dunia jangan masuk dalam, tak kat luar. Dunia tak dapat tangan, akhirat dalam. Ya, sebab tu dia tembak zikir kena banyak, penuhkan dalam. Ya, min salail akhirah, kebaikan akhirat tak nampak. Syurga yang begitu hebat tak pernah kadang-kadang diingat tuan-tuan. Ya. Tak pernah diingat. Satu hari kadang langsung tak ingat. Nikmat syurga begitu hebat, tak rasa. Dia buat amalan yang kuam dan hebat pun tak rasa. Salat raka'atai al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh je, harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Itu kalau sekali dia sembahyang. Kalau hari-hari itu sunat, wajib lagi besar. 70 kali sunat baru sama satu wajib. Bayangkan betapa besarnya nikmat yang Tuhan sediakan. Sebab tu bila dia faham begini, Masya Allah, dia buat ibadat tu rasa puas hati. Ya, sebab dia buat tu dia tahu bila Tuhan beragi ganjaran besar, bermakna apa? Amalan tu amat diredai oleh Allah. Itu satu tingkat lain pula. Ya, tingkat lain apa? Cari reda Tuhan. Bila dia tahu tu makna apa? Amalan tu direda. Bila dia reda, dapat reda Tuhan, dapat segala-galanya. Man wajadallah wajada kulla syai'. Dapat reda Tuhan, dia dapat segala-galanya. Maka pannas wa aksar minkum lau ta'lamun. Maka dia kata sini apa? Maka sesiapa manusia yang terlebih rugi daripada kamu jikalau kamu ketahui akan demikian. Kalau adalah manusia melebihkan dunia pada akhirat, jawab dia orang itu aksar, orang terlebih rugi kan. Tapi tak dia ambil dunia, ambil. Siapa tak ambil? Rasul ambil. Tapi dunia ni ambil untuk apa? Di dunia dua tu, ad-dunya lid-dunya, ad-dunya lil-akhirah. Kalau dunia kita ambil, ya, kerana nafsu kita, guna ke nafsu dan tenggelam nafsu, tu habis. Tu dunia yang dicela. Tapi kalau dunia diambil dengan tujuan untuk buat siapan untuk amal akhirat, maka dunia tu dipuji. Makan sama makan, niat lain-lain kan. Ya, makan sedulang ni. Seorang ni makan, dia niat aku makan kena ambil sebab kekuatan untuk beribadat kepada Allah. Amal dia makan dia dapat pahala.
Yang ni makan tidak, oh sedap betul lauk ni. Lauk lain tak ada, kerja makan sedap. Dia makan ikut nafsu betul, tu jadi tai kan. Ya, kosong. Sebab apa? Niat dia ubah. Sebab apa dia niat dia jaga? Sebab dia kenal dan dia tahu matlamat hidup dia. Maka orang semua dia buat tu dia niat betul. Baru kata al-umur bimaqasidha, segala urusan bergantung qasad dan niat. Bila berilmu dia tahu, insya-Allah niat dia jaga. Bila tak tahu dia ikut nafsu habis. Ya, itu di antara apa? Perbezaan di sini. Kemudian dia kata, dan binasalah kamu hai apa yang kamu sifatkan jalan bagi orang yang berjalan dalam malam yang kelam, padahal kamu berhenti di dalam tempat perhentian orang yang sesat, seolah-olah kamu menyeru orang mempunyai kekayaan dunia itu supaya meninggalkan mereka akan dunia itu bagi padahal perlahan-lahan. Ya, ini sifat apa tuan? Sifat ulama. Ya, di ceramah-ceramah dia tegur orang tinggal dunia, rupa dunia bagi kat dia. Itu lagi kacau. Kena suruh share, kena bagi. Orang bagi kat dia, wah dia lega. Dia suruh orang tinggal, rupa dia tukang kaut. Ini pun jadi satu hal ulama usuk punya perangai yang didedahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Itu di antara apa pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Obat besar dia pun kan. Segala dalam isi kitab ni kita buat ringkasan. Obat dia apa? Syuhud dengan Tuhan, habis tu. Ya, siapa qalbi dia musyahadah ke Tuhan, dia dapat kelazatan dengan Tuhan, selamat. Orang kalau dapat dikenal sebenar kenal Ta'ala, dia dapat kasih mesra dengan Tuhan, dia tak akan berpaling-paling. Ya, usahakan cari biar Ta'ala campak ke dalam qalbi kita mahabbah, rindu yang kuat dengan dia, kemesraan dengan dia, insya-Allah selesai yang salah. Sebab diperlukan zikir dan riyadhah supaya kalbi kita bersih dan kenal dia dengan sebenar kenal, maka mahabbah akan membakar segala kelalaian dan kerosakan rohani tadi. Kemudian wailakum maza yubni ila akhir wallah.